علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat surah dalam saya mohon maaf pertama mula lewat pada malam ini. Baik, jom kita nak mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan membaca ayat yang ke-222 daripada surah Al-Baqarah pada halaman yang ke-35. Haji Ayah ada ke? Majlis Ada? Oh, masih di Jakarta antarabangsa pada malam yang penuh. Baik. Ya, baca insya-Allah ayat 222 pada surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidh قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Terjemahan. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan. Jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian, apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Baik. Ayat 222, salah satu daripada beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah yang bermula dengan wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Kita melihat sedikit asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini. An Anasin anal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Ini kalau kita lihat ni sikit tentang apa bahasa Arab ni, tentang betapa pentingnya baris. Pentingnya baris. Kalau kita tengok kat sini, fasa'ala di sini, fasa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya. Dua perkataan nabi. Baik. Apa beza dua perkataan ni? Bezanya pada baris yang terakhir. Yang ini an-nabiyyi, yang ini an-nabiyya. Ada kesan tak pada dua baris itu? Ya, ada kesan. Baris itu berbeza kerana kedudukan tugas perkataan itu dalam ayat dia berbeza. So dia sikit sahaja. Kalau baca dia macam tak ada apa kan baris, tapi baris tu dia penting. Dia yang melengkapkan cerita. Baik. Terjemahan daripada Anas radhiyallahu anhu,
bahawa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka mengalami haid, mereka tidak memberinya makan dan tidak mempergaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, lalu Allah menurunkan, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, sehinggalah penghujung ayat. Maka Rasulullah SAW bersabda, perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah, iaitu bersetubuh. Baik, ayat ke-222. Beberapa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ini. Pertama, ayat ini adalah berkaitan dengan suruhan Allah SWT dan dalamnya ada arahan. Suruhan yang dalam ayat ini ialah suruhannya ialah fa'tazilun nisaa fil mahid. Bentuk suruhan, kan? Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan ketika dia datang haid. So ini bentuk suruhan. Dalam ini juga ada bentuk larangan, itu wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Dan janganlah kamu hampiri mereka sebelum mereka suci. Kemudian di penghujung itu ada satu lagi surah, itu fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Baik. Bermula dengan soalan daripada para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Pertama yang terpelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah betapa beruntungnya kita sebagai seorang Muslim. Kita dipandu oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi dan juga Al-Quran tentang persoalan-persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka apa yang akan berlaku? Kita akan melakukan sesuatu mengikut kepada perasaan kita, mengikut kepada rasa-rasa ataupun agak-agak kita. Dan begitulah pengalaman kita bila kita buat sesuatu yang kita tak tahu, ataupun tak ada contoh sebelum ini orang pernah buat, so kita pun agak-agak lah, lebih kurang macam ni lah kot, kan? Kita main agak-agak ikut kita punya rasa-rasa sahaja. Dan itu yang berlaku kepada siapa? Kepada kaum Yahudi, kan? Dan ia sebenarnya berlaku dalam setiap bangsa, kan? Dan setiap kaum, kerana setiap kita ada, kita katakan adat-adat kita tu sendiri, kan? Bahkan sebahagian adat itu dia berkaitan dengan agama. Sebab itu bila datangnya agama Islam, maka agama Islam dia bukan melarang semua adat yang telah ada dalam masyarakat, akan tetapi mana adat yang ada berkaitannya dengan hukum hakam, yang ada berkaitan dengan sesama makhluk, sesama kita ataupun dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia diperbetulkan jika ada kesilapan. Kalau kita lihat pada apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi kepada para wanita mereka ketika haid, apa yang mereka lakukan? Dia tak bagi makan dan tidak mempergaulinya di rumah. Bahasa Arabnya ialah walam yujami'uhunna. Pertama dia tidak bersama, iaitu bersetubuh. Yang kedua, ada sebagian mereka, maksud dia tak mempergauli itu, maksud dia diasingkan. Maksud dia bukan saja tak bersama, kan, tetapi bercakap pun tak. Mudahnya macam tu. Bercakap pun tak, makan sekali pun tak, semuanya itu diasingkan. Kalau kita lihat sekarang, kan, pelik tak apa yang dilakukan oleh Yahudi ni? Nampak pelik lah, kan? Macam pelik, macam kalau kita rasa patut tak buat macam tu, tak patutlah, tak bagi makan. Dan perempuan datang haid setiap bulan datang, dan tempoh datangnya itu, kan, minimum berapa hari? 5 hari, 7 hari, 10 hari, kan? So dalam pada itu tak bagi makan.
So bagi minum. Lepas tu diasingkan, dan kita ketahui wanita bila berada dalam keadaan yang haid itu emosinya dia tak stabil. Kan? Sebab itu kalau kata wanita muslim yang menghadapi haid, dia digalakkan untuk buat perkara-perkara yang ibadah yang lain. Kenapa? Untuk jaga maintain diri dia, terutamanya emosi dia. Sebab ketika itu syaitan akan mudah untuk nak masuk, sebab dia solat pun tak, kan? Dia banyak ibadah, ada ibadah yang dia terlarang untuk melakukannya. So prevention tu dia terbuka sikit. Dia tak ada tutupan, tak ada benteng untuk dia. Maka kalau kita lihat pada ada kaum Yahudi, kita rasa macam tak patutlah dia buat macam tu. Tapi ketika itu, pada zaman itu, mereka rasa patut tak buat macam tu? Patut. Mereka rasa patut. Dan itulah yang telah ada dalam adat masyarakat mereka ketika itu. Kenapa? Kerana pada fikiran mereka, itulah yang sepatutnya dilakukan kepada para wanita, sebab mereka yang berada dalam keadaan yang kotor dan tak boleh nak bersama dengan suami mereka. Maka datanglah agama Islam memberitahu tentang perkara ini, membetulkan apa yang salah, kerana jika tanpa panduan maka setiap orang akan buat ikut dia punya rasa-rasa lah, dia punya agak-agak, dan itulah rasa-rasa dan agak-agak kaum Yahudi ketika itu. Jadi kalau orang nak kata benda ni salah, benda ni betul, pun tak boleh, sebab setiap orang mengikut dia punya rasa masing-masing itu, kan? Jadi dan ikut budaya kita pun, contoh dengan bangsa yang lain, contohnya berbeza. Kalau kita tengok budaya kita dengan Arab, kan? Contohnya kan, orang Arab kalau kata dia main kepala orang ke, dia okey je, kan? Tapi kita tak boleh, kita pantang main kepala, kan? Tak boleh. Arab mungkin pada dia biasa je. Arab kalau dia bergurau, kasar daripada banding dengan kita kalau bergurau. So itu adalah pada budaya mereka, dia tak sesuai dengan kita. Maka setiap dari kita ada masing-masing. Maka kalau kita pandang Arab, kita akan rasa banyak benda yang dibuat ni tak patut. Bila orang Arab pandang kita, dia kata, ish, apa yang kita buat ni tak patut. Maka macam mana nak menyelesaikan perkara itu? Sebab itu datangnya Al-Quran dan Nabi SAW. Maka sebenarnya kedatangan Al-Quran dan Nabi SAW itu banyak menyelesaikan perselisihan antara manusia. Sangat banyak. Akan tapi manusia tidak menyedarinya, sebab kita dah lahir-lahir je, terutamanya kita lah kan, dah ada dah Al-Quran dan juga panduan daripada Nabi SAW. Maka ini kenapa? Sebab besar kenapa setiap Muslim perlu memberi perhatian kepada Al-Quran. Perlu memahami Al-Quran dan agama yang dia anuti. Jika tidak, dia akan menjadi seorang yang beragama dengan mengikut rasa-rasa dia, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, antaranya dalam surah yang ke-49, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan-sangkaan, rasa-rasa ataupun agak-agak ini, dia takkan sedikit pun menepati kebenaran. Maka pelajaran yang pertama, yang paling besar daripada ayat ini, berdasarkan daripada asbabun nuzulnya, ialah setiap daripada kita perlu kepada panduan Al-Quran ini. Dan kita nak berterima kasih, bersyukur berbanyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah meletakkan kita di kalangan orang yang mampu untuk meluangkan masa setiap hari dengan Al-Quran. Dan ia satu nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tak berikan kepada orang lain, yang kita nak bersyukur untuk perkara itu khususnya, dan mengucapkan banyak kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang pertama, pelajaran kita ambil daripada ayat yang ke-222. Maka setelah kedatangan Al-Quran dan Nabi SAW, maka agama ini dia tertegak dengan apa? Dengan dua perkara ini, Al-Quran dan juga Nabi SAW. Maka setiap apa yang nak dilakukan dalam kehidupan, itu semua perlu datangnya
rujukan daripada Al-Quran dan juga Nabi SAW. Begitu juga dengan perihal keduniaan kita. Walaupun kita rasa macam ni macam tak ada kena-mengena dengan ibadah contohnya kan, tapi tetap ada suruhan dan juga larangan Allah Azza wa Jalla terhadap perkara itu. Baik. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang wanita yang kedatangan haid, dan Allah dah siapkan untuk kita panduannya secara detail. Ya, tinggal hanya kita datang dan mengikutnya sahaja. Kan, sebab itu agama Islam ini adalah agama yang mudah. Para penganutnya hanya perlu ikut sahaja, dia tak perlu fikir macam mana nak mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan inilah kitab Al-Quran yang penuh keberkatan yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada umatmu wahai Muhammad, maka ikutilah ia. Ini mudah untuk kita sebenarnya. Jadi seorang Muslim, kerana yang kita perlu lakukan hanya ikut sahaja, tak perlu kita nak fikir nak pecah kepala macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, kita mengambil contoh daripada para sahabat bagaimana mereka beragama hingga mereka menjadi orang yang beragama dengan cara yang baik. Hingga Nabi SAW puji mereka, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kurun yang terbaik adalah kurunku, kemudian selepas daripada itu, kemudian selepas daripada itu, iaitu 300 tahun yang awal para sahabat, tabi'in dan juga tabi'at tabi'in. Dan ini cara para sahabat bagaimana mereka boleh mendapat keimanan yang baik, beragama dengan cara yang terbaik. Macam mana? Dengan wayas'alunaka. Apa-apa yang mereka hadapi dalam kehidupan ini, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mereka memastikan apa yang mereka lakukan itu tepat. Kan? Sedangkan kalau perkara sebut dah ada dalam masyarakat yang telah dimaklumi, maka Nabi pun telah sedia maklum tentang perkara tersebut. Kan, tapi pada sahabat bila dia menghadapi situasi itu, dia pergi confirmkan dengan Nabi, ditanya Nabi SAW. Kan, dan kalau diikutkan apa yang dah ada dalam masyarakat, adat yang ada dalam masyarakat, kepercayaan yang dah ada dalam masyarakat, itu adalah perkara yang semua orang terima. So sepatutnya okey je lah, tak ada apa masalah, semua dah terima dah, kan. Tapi tetap bila dah memeluk agama Islam, maka panduannya itu tidak lagi kepada adat, tidak lagi kepada kepercayaan, tetapi dia first kali mesti kepada agama, panduan daripada agama. Itu para sahabat bertanya. Maka kita juga mempunyai adat dan kepercayaan dalam masyarakat kita. Maka setiap daripada adat dan kepercayaan itu perlu kita rujuk kembali kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi SAW. Adakah ia benar? Walaupun ia memang telah dilakukan, diamalkan sejak sekian lama. Sejak sekian lama. Macam-macam adat yang kita ada, macam-macam kepercayaan yang kita ada dalam masyarakat. Ya, contoh kalau orang yang berniaga contohnya, kan, dia adalah kita kata kertas-kertas yang ditulis dengan pelbagai tulisan-tulisan, nampak macam tulisan Arab, bunyinya macam ayat Quran, bunyinya macam zikir, kan. Dia dalam rupa bentuk yang pelbagai, 3 segi, 4 segi, kan, ke atas dekat bawah, yang digantung di kedai-kedai, kan. Itu telah berada dalam masyarakat untuk nak melariskan perniagaan. So perkara itu adakah dibenarkan ataupun tidak, kita kena semak kembali. Bila lahirnya seorang anak, kan, macam-macam yang kita buat. Kita ada cukur jambul punya majlis, kita ada yang dalam budaya, kalau kata anak tu menangis ke, nak kena buat apa, kalau kata nak elakkan itu, nak elakkan sakit ni, macam ni, kena buat apa. So ada begitu juga dengan kematian dan banyak lagi.
Kita ada adat dan kepercayaan dalam masyarakat kita yang setiap daripada itu kita kena wayasalunaka. Kita kena bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan melihat kepada Al-Quran dan juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kita ni tanya kepada ustaz. Tanya kepada orang yang ahlu zikri, orang yang tepat, yang ada kemahiran dan juga kepakaran. Nak bertanya, kalau dulu senang boleh tanya semuanya kepada Nabi SAW, mudah, kerana itulah sumber sekunder ilmu kita. Pertama Quran, yang kedua Nabi SAW, dan Nabi dia mendapat daripada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang nak bertanya, so kita kena bertanya tepat pada orangnya, dan Quran suruh kita bertanya kepada pakar kepada soalan kita tersebut. Tidak setiap soalan itu perlu ditanya kepada para asatizah, kerana mungkin bukan orang yang tepat untuk menjawab. Yang saya pernah, antaranya waktu PKP kan, ramai yang bertanya kepada para asatizah macam mana kan tentang orang depresi ke depression kan, anxiety, bipolar dan sebagainya kan, macam mana, dan ada antara jawapan yang diberikan ialah itu adalah sebab lemahnya iman. Itu adalah sebab lemahnya iman. So kena buat apa? Kena solat, kena baca Quran. Kan? Itu jawapan yang diberikan. Betul tak? Ada siapa ada pengalaman pernah bertanya ataupun pernah mendengar jawapan soalan yang ditanya dan jawapannya begitu kan? So itu jawapan yang diberikan. Tapi bila kita jawapan tu betul lah kan. Tapi bila kita lihat kepada situasi orang yang mengalami depression ataupun anxiety ataupun bipolar, contohnya lah kan, perkara itu dia bukanlah perkara yang mudah. Nak suruh solat, nak suruh mengaji, susah. Nak solat pun orang yang tak payah cerita, orang yang ada depression ataupun anxiety, orang yang tengah ada masalah, bisnesnya untuk PKP tu habis, lingkup habis. Memang masalah betul habis dengan nak fikir bayar rumah, bayar kereta, nak kena tarik dan sebagainya. Bukan setakat nak baca Quran, dia nak solat pun berat. Ada waktu yang solat pun tak mampu nak berdiri untuk nak solat. Memang terbaring habis, down habis. Dan dinyatakan pula itu sebab lemahnya iman. Perkara itu dia bukannya salah, tetapi jawapan itu tak tepat diberikan kepada sebegitu directly. Dia kurang tepat. Tapi itulah jawapan setakat yang para asatizah, ustaz-ustaz yang tahu. Setakat itulah jawapan yang boleh diberikan. Tapi sebab itu saya katakan bertanya, dia perlu bertanya kepada orang yang tepat, orang yang pakar dalam bidang tersebut. Perlu bertanya. Tak semua soalan kita boleh tanya kepada ustaz. Susah nak kenal orang yang berilmu ni, saya rasa para ustaz yang bawa ajaran sesat. Sebab itu bila kita ada panduan asas kita, apa dia? Apa-apa Quran, kemudian hadis. Itu panduan asas kita. So kita tanyalah kepada siapa pun, dia akan bagi tahu kita macam mana, apakah jawapannya, dan kita kena tunggu ada tak dibawakan ayat Quran ataupun rujukan daripada hadis. Kena tunggu itu. Jika tak ada, tanyalah lepas dia habis terang itu, tanya. Boleh tak ustaz kongsikan apa-apa rujukan daripada Quran atau hadis berkaitan dengan perkara ini, kan? So kena tanya. So bila kita bertanya dengan ada mindset yang begitu, so kita tak kisah nak tanya kepada sesiapa pun. Kita tak kisah sebab kita dah tahu dah apa skema jawapan, apa yang perlu ada dalam jawapan. Bukan kita nak judge pada jawapan dia, tak, tapi kita perlu tahu apa yang kita perlu dalam jawapan itu. Kena ada reference. Itu yang dilakukan oleh para sahabat hingga mereka disebutkan oleh Nabi SAW sebagai kurun yang terbaik. Kurun yang terbaik. Dan puncak tertingginya adalah bila Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan juga mereka redha kepada Allah Azza wa Jalla. So antara perkara yang mereka lakukan ialah mereka bertanya. Apa yang nak buat? Tanya. Apa yang nak buat? Tanya. Dan kita telah lalu sebelum ini pada beberapa surah yang asbabun nuzulnya adalah kerana soalan sahabat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan dia, yang kalau ikut adat dan kepercayaan dalam masyarakat okey je kan. Antara kisahnya adalah tentang zihar,
kan dalam surah yang ke-58. Itu menjadi asbabun nuzul surah yang ke-58, surah Al-Mujadalah, tentang zihar yang ada dalam masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Memang telah diamalkan, dilakukan, dan ia menjadi satu yang okey sahaja dalam masyarakat itu. Tapi akhirnya apa? Sahabat bertanya, sebab dia sekarang dah jadi orang Islam. So mungkin ada perbezaan kan. So dia pergi tanya Nabi dan Nabi menyatakan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Baik. So bagaimana kita nak menjadi seorang penganut agama Islam yang baik dengan caranya bertanya tentang apa yang kita nak lakukan dalam agama ataupun dalam aktiviti seharian kita. Baik. Dan di sini sahabat bertanya, Nabi SAW memberikan jawapan, dan jawapan itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak perincikan tentang perkara ini. Kita sudah sedia maklumi. Akan tapi pelajaran umum yang kita dapat ialah betapa beruntungnya kita menjadi seorang Muslim, kerana kita dipandu dan kita telah diberikan do's and don'ts dia secara detail oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak perselisihan antara kita selesai dengan adanya Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Even mungkin perselisihan kita yang kecil-kecil kan, ia diselesaikan dengan Al-Quran. Itu rahmat yang besar, sebab kalau kita tak ada satu perkara yang kita setuju sebagai rujukan, so apa pun perselisihan dia takkan selesai. Tapi kalau dua orang yang berselisih faham, dia bersetuju dengan Al-Quran dan juga hadis, maka perkara itulah yang menjadi penyelesaian antara kedua mereka. Yang kedua, kita nak menjadi seorang penganut agama penganut agama Islam yang terbaik. Di antara caranya bagaimana bertanya kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila kita tanya kepada orang, kepada ustaz-ustaz, so apa yang kita perlu dengar, kita perlu dengar rujukannya diambil daripada mana. Jika ada rujukan, maka alhamdulillah mudahlah kerja kita. Kalau tak ada rujukan, kan dia berat sikit lah, sebab kita nak kena pergi tanya lagi orang lain hingga kita dapat rujukan itu datang daripada mana. Itu ayat 222. Kita melihat pada ayat yang seterusnya, ayat ke 223. Kita nak baca dulu ayat ke 223 ini, insyaAllah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum haruthul lakum fa'tu haruthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah. Serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Ayat ke-223. Dan sebenarnya beberapa ayat bermula pada wa yasalunaka anil mahid, dan selepas daripada itu kita akan ada nanti 2-3 muka surat, lebih kurang beberapa belas ayat yang menyentuh tentang perihal wanita, khususnya pertama sekarang ini tentang haid, dan selepas ini akan menyentuh tentang perihal talak. Di sini ada beberapa suruhan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, fa'tu harthakum anna syi'tum. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Yang kedua, waqaddimu li anfusikum, dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu.
Yang ketiga, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Yang keempat, wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya. Dan wabashiril mu'minin, yang kelima, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayatnya pendek tapi 1, 2, 3, 4, 5 suruhan Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang pendek. Yang pertama, suruhan Allah Azza wa Jalla adalah berkaitan dengan wanita. Allah mengumpamakan wanita seperti harthun. Harthun, sebuah kebun tanaman yang subur. Harthun, sebuah kebun tanaman yang subur. Maksudnya apa? Maksudnya pada diri wanita itu, kan, bukan nak merendahkan wanita ni macam tanah, rendah macam yang dipijak-pijak, bukan. Nah, tetapi ketika mana Allah bercerita tentang infak, Allah menyatakan perumpamaan yang sama. Allah menyatakan perumpamaan infak itu seperti tanaman, kan, yang akan membuahkan, memberi cabang yang banyak hingga 700 cabang. Dan ayat selepas itu Allah sebutkan yang terbaik infak, Allah umpamakan seperti tanaman yang berada di puncak bukit yang sentiasa menerima hujan. So tanaman itu akan menjadi subur. Allah umpamakan juga sini tentang wanita. Kenapa diumpamakan dengan kebun tanaman yang subur? Kerana kebun tanaman yang subur dia memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Manusia macam mana pun dia akan memerlukan tanah, untuk nak apa? Untuk nak menghasilkan makanan. Dia tetap akan perlukan tanah. Walaupun baru-baru ni mungkin tersebar video Israel, dia dah mencipta mesin untuk print makanan. Mesin untuk apa? Print makanan. So dia boleh buat daging yang di print, bukan daging yang betul tapi rasanya sebiji, kan. Dia boleh buat, dia menghasilkan daging ikan, isi ikan yang rasanya sebiji macam ikan tanpa perlu membela ikan pun. Boleh dilakukan di daratan. Satu titik air pun dia tak perlukan untuk nak menghasilkan ikan, kan. Akan tetapi manusia boleh mencipta apa yang dia nak cipta, kan. Tetapi mungkin makanan yang dicipta itu oleh Israel mungkin boleh mengisi perut yang lapar. Tetapi adakah boleh ia memberi khasiat sebagaimana asli yang ada pada ikan, pada daging binatang? Sudah tentu tidak. And kita boleh mencipta lah, apa benda nak cipta pun, tapi tetap tak boleh menandingi yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. So itu Allah mencabar dalam Al-Quran Tuhan-Tuhan yang manusia ambil selain daripada Allah. Allah kata hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Allah kata ini ciptaan Allah yang kamu tengok di sekeliling kamu, itulah ciptaan Allah. Maka tunjukkanlah kepada aku apakah ciptaan Tuhan-Tuhan kamu itu. Dia boleh buat apa? Dia boleh cipta apa? Maka manusia rasa dia boleh cipta pelbagai benda. Hatta makanan sekarang pun dia boleh ciptakan, tapi tak boleh membawakan khasiat yang ada dalam yang asal. Maka wanita diumpamakan dengan sebuah kebun yang tanahnya subur, yang nanti akan menghasilkan hasil tanaman yang subur. Memberi makna pada diri wanita ada kebaikan yang sangat banyak yang boleh diperolehi, yang boleh memberi manfaat bukan kepada dirinya sahaja tetapi kepada masyarakat keseluruhannya. Ada pada diri wanita. Oleh sebab itu Nabi SAW memberi ingatan kepada para lelaki, kan? Nabi kata, aku berwasiat kepada kamu tentang wanita-wanita kamu. Nabi berwasiat untuk apa? Untuk jaga elok-elok para wanita. Maka harsun adalah bentuk
pujian dan penghormatan daripada Allah Azza wa Jalla terhadap kaum wanita, bahawa mereka itu mempunyai manfaat yang banyak pada masyarakat. Kan, walaupun seringkali para wanita, terutamanya ini cerita tentang wanita yang dah berkahwin khususnya, kan, masyarakat memandang kalau dah kahwin tu memang duduk rumah lah. Duduk rumah tu macam tak ada apa benda lah, kan. Tak ada apa-apa yang boleh disumbangkan. Dan begitu juga perasaan para wanita yang lepas dah berkahwin, dia jadi suri rumah. Dia rasa macam, hidup aku ni macam tak berguna betul lah, kan. Macam tak bagi apa-apa sumbangan pun. Sedangkan di situ mempunyai manfaat yang sangat banyak kerana semuanya bermula di rumah. Sebab itu Allah suruh memelihara wanita ini sejak daripada dia kecil. Allah peringatkan kepada bapa. Allah kata siapa yang digunai seorang anak perempuan bagi di syurga 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan Nabi kata bapa itu menjaganya dengan baik, maka dia akan perolehi syurga hanya dengan dia memberi perhatian kepada apa? Mendidik, membesarkan seorang anak perempuan. Kenapa itu nanti akan menjadi aset kepada sebuah masyarakat dan wanita yang akan membentuk generasi yang seterusnya. Kita lihat kepada para imam kita yang hebat. Contohnya siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Macam mana boleh jadi hebat? Sebab apa? Sebab mak dia, dia anak yatim, tak ada ayah, dia dah meninggal, tinggal mak dia. Tapi mak dia, masya-Allah, mak dia siapkan dia air panas, kejutkan dia awal, mandikan dia dan tolong hantar dia pergi masjid pergi belajar. Kan? Tunggu, lepas tu jemput bawa balik rumah. Akhirnya menjadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita mengambil manfaat daripada dia. Kita rasa kan, ya, Imam Syafi'i mempunyai keilmuan yang tinggi. Tapi di manakah dia bermula? Dia bermula hasil daripada didikan seorang wanita. Begitu juga kita dengar Imam Al-Bukhari rahimahullah, sama para imam yang hebat-hebat. Di belakangnya itu ada seorang ibu yang memberi perhatian kepada. So ibu nadinya di rumah sangat penting adalah harsun, tanah yang subur. Jika tanah itu tidak subur, jika tanah itu kering, bubuhlah biji benih, semailah biji benih yang terbaik pun, tumbuh tak? Dia tak akan tumbuh. Tak akan tumbuh. Tapi kalau tanah itu memang tanah yang subur, kita tak semai pun biji benih, kan, kebetulan kita makan kat situ, kita pun ada biji terbikai dalam mulut kita pun ludahlah ke tepi, jatuh atas tanah, dia akan tumbuh. Jika tanah itu subur. Jadi aset yang sangat besar. Mempunyai tanah satu hal, tapi mempunyai tanah yang subur itu cerita yang lain. Sebab itu kalau orang nak jual tanah, kan, tanah biasa dengan tanah paya, tanah paya tinggi tak nilai dia? Tak, rendah sikit harga dia. Tanah yang merah, tanah merah, kan, tinggi tak? Kurang sikit kalau kawasan yang tanahnya begitu, berbanding dengan tanah yang landai, tanah yang biasa, tanah yang subur tu, harganya berbeza. Fatu harsakum, suruhan Allah Azza wa Jalla kepada para suami untuk mendatangi kebun mereka mengikut cara yang disukai. Anna syi'tum ni, menurut cara yang kamu sukai. Dia seolah macam lesen yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para lelaki. Ikut sukalah nak buat apa dekat para isteri. Akan tapi adakah seorang suami boleh buat apa je dekat isteri dia? Sudah tentu tak boleh. Sudah tentu tidak. Walaupun Allah kata anna syi'tum, buatlah ikut apa yang kamu sukai, tetapi seorang muslim dia tahu, dia tetap ada apa? Do's and don'ts dia. Dia tetap ada limit dia tentang mana yang dia boleh, bahagian mana yang dia tak boleh. Anna syi'tum adalah galakan Allah Azza wa Jalla kepada para kepada para suami untuk berkebun dan mendatangi kebunnya itu dengan cara yang baik, tetapi tetap ada pantang larang dia. Kerana tanah yang subur kalau tak dijaga, kan, akhirnya apa? Akhirnya akan menjadi satu, kita kata, liability. Tanah itu subur, kalau kita letakkan racun rumpai padanya, rosak tak tanah tu? Rosak. Kita tanam, kita dah semai benih yang baik, dah tumbuh, tetapi kita tak jaga lalang-lalang yang ada.
kita tak pagari daripada binatang-binatang masuk kacau. Adakah tanaman itu akan tumbuh dengan elok? Tak. Tanah itu akan rosak, tanaman juga akan rosak. Maka anna syi'tum dia bukan bagi kepada kaum lelaki, para suami, buat aja apa yang dia inginkan. Kenapa? Kerana itu yang berlaku pada zaman jahiliah dulu. Mereka memperlakukan para wanita mengikut suka mereka tanpa ada panduan. Tanpa ada panduan. Kita boleh buat ikut suka hati kita selagi berada dalam apa? Dalam panduan dia. Kalau kita letakkan dia begini, dia seperti kita berada dalam sebuah kotak. Kita kat sini. So buatlah apa benda yang nak buat pun, sukatilah nak buat apa pun. Selagi berada dalam petak ini. Yang kita tak boleh adalah apa? Cross petak ni, itu dilarang. Selagi kita berada dalam petak ini, sukati kita lah nak buat apa pun. So para suami boleh buat apa sahaja, tapi pastikan dalam kotak tu. Waktu Arab jahiliah dulu, mereka memperdagangkan bahawa wanita, dia main hamburkan sahaja apa yang dia nak cakap pada mulut dia. Dia mengasari para isteri dia dengan tangan, kan, dia lempang ke dengan kaki dan sebagainya. Maka itu bukan anna syi'tum, mengikut daripada apa? Cara yang agama ini bawakan. Tetap kita ada limit kita. So adakah seorang Muslim boleh mengasari wanitanya dengan perkataan dan juga secara fizikal? Sudah tentu tidak. Sudah tentu tak. So, mendatangi para wanita dengan cara yang baik itu bukan bermaksud boleh lakukan apa sahaja. Suruhan Allah Azza wa Jalla yang pertama kepada para suami untuk mendatangi kebun itu. Tanah yang subur, jika tidak diusahakan, maka ia juga tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Maka ia suruhan kepada para lelaki, para suami untuk pergi berusaha, bekerja di kebun, di ladang itu. Jangan biarkan dia ditumbuhi dengan lalang. Yang kedua, waqaddimu li anfusikum, suruhan Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Perkataan waqaddimu dia mempunyai, kalau kita lihat pada root word, daripada root word. Rootnya apa? Qaf dal mim. Baik. Qaf dal mim maksudnya apa? Permulaan. Satu maksudnya permulaan. Baik. Apa lagi maksud pada root word yang sama? Kaki. Permulaan, dan kita boleh letakkan juga ke depan. Itu dimasukkan dengan qadama juga. Baik. Perkataan qadama maksudnya adalah permulaan. Sebab itu kalau orang mula ngaji dulu, apa yang dia guna? Mula-mula ajar ngaji dulu. Sebelum ada iqra' kita pakai apa? Muqaddam. So muqaddam tu maksudnya apa? Permulaan. Kan? Ataupun kita sebut sebagai muqaddimah. Samalah root dia. Permulaan. Perkataan root yang qadama juga bermaksud ke depan. Ke depan. Kalau kita sebutkan kita bertemu lagi pada usbu' al-qadim. Jumpa lagi pada minggu al-qadim, hadapan. Al-qadim, hadapan. Yang kedua, qadama maksud kaki. Selain daripada rijlun, qadama juga maksud kaki. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. So qadama maksudnya kaki. Kenapa Allah pilih perkataan qadama? Di sini tak gunakan perkataan rijlun contoh. Baik, memberi pelajaran kepada kita. Yang pertama, waqaddimu li anfusikum, kan, ialah sesuatu amalan itu kita perlu mengkedepankannya. Maksudnya apa? Kita perlu lakukannya bila? Perlu lakukannya sekarang. Okey.
dia ibarat, kalau kita nak letakkan, dia ibarat kita sedang mendepositkan. Bila kita buat satu amalan, kita sedang deposit duit dalam akaun kita. Okay. Untuk apa? Untuk nanti digunakan pada masa susah. Pada masa susah, waktu ada masalah ke, tak sihat ke, sakit ke, rosak apa-apa ke, kita boleh gunalah duit yang telah kita depositkan dulu. Tapi kalau kita tak mengkedepankan, tak ada duit yang kita depositkan dalam akaun kita siap-siap, maka apa akan jadi? Waktu kita susah, kita tak boleh nak pakai. Waqaddimu li anfusikum, Allah suruh kita mendepositkan amal ibadah kita ke akaun akhirat kita. Dan ia perlu dilakukan waktu kereta dah rosak ke baru nak mula menyimpan? Tak. Dia perlu menyimpan sebelum kereta rosak, sebelum rumah bocor, kan? Perlu simpan dulu. So bila dah ada masalah, duit dah siap ada untuk pakai. So perlu nak tunggu sampai nyawa dah sampai ke kerongkong ke, dah nak meninggal tu baru nak bersedekah ke, ini untuk engkau, ini untuk engkau, baru nak istighfar, baru nak solat dan sebagainya. Tak. Dia perlu dilakukan sekarang. Kita buat sekarang, depositkan sekarang ke akaun nanti akhirat kita. Kita nak pakai kat mana? Nak pakai kat akhirat. Sebab itu buat tempat yang banyak masalah nak kena tempuh tu. Bermula daripada kubur tu dah tempat masalah. Nanti di mahsyar tempat masalah. Nak dihisap tempat masalah. Lalu titian sirat tempat yang bermasalah. So kita akan banyak masalah sebelum nak sampai kepada tempat akhir, destinasi akhir kita. So, kena depositkan dulu sekarang ini. So sekarang adalah masa untuk apa? Masa untuk melakukan pelbagai perkara yang baik sebanyaknya yang mampu untuk kita lakukan. Yang kedua, kaki. Memberi makna kepada kita. Kena buat apa? Kalau ada kaki, kena buat apa? Kena bergerak. Kalau ada kaki, kena bergerak. Okay. Saya mengambil pelajaran juga, sebut tentang kaki, saya teringatlah kaki ayah saya. Yang Allah sedang uji sekarang dengan kencing manis. Sebahagian telah dipotong dan sekarang susah nak bergerak. So kita ada kaki. Kalau guna kaki, kita kena buat apa? Kita kena bergerak. Kalau kaki itu tak digunakan untuk bergerak, apa jadi? Muscle itu akan apa? Akan mula mengendur, atau bahasanya muscle tu akan tidur. Itu kita punya badan kita. Kalau muscle tak digunakan, muscle tu akan tidur. So masa tu akan mula mengecut, dia akan jadi tak kuat. So bila kita dah lama tak guna kaki, pijak berdiri contohnya, bila kita nak pijak, nanti dia jadi tak kuat untuk nak tampung. Daripada tapak kaki sampai ke betis, sampai ke kepala lutut, sampai ke peha, dia tak kuat lagi dah. Sebab apa? Tak dilatih. Yang tadi tak dilatih, tak digunakan. Yang kedua, kaki perlu dijaga. Kerana kaki itu kalau dah rosak, kan, kalau dah contoh macam ni, saya bawakan contoh ayah saya, kalau dah kena kencing manis, kalau dah luka, kalau dah kena potong, adakah boleh lagi bergerak seperti biasa? Tak boleh dah. Kalau jalan mungkin dia perlukan kepada tongkat, ataupun kalau lebih buruk daripada itu, dah tak boleh jalan dah. Tak boleh jalan, memang kena pakai wheelchair sahaja seumur hidup. So Allah sebutkan waqaddimu li anfusikum. Maksudnya apa? Allah nak suruh kita bergerak, berusaha sekarang untuk nak beramal. Kumpul sebanyak amal yang boleh, yang kita mampu untuk buat. Kenapa? Kerana nanti akan, kalau kaki tu tak digunakan, nanti dah waktu kita nak buat dah tak boleh. Dah tak boleh buat dah. Kita dah tak boleh nak bergerak selaju itu. Selalunya orang menunggu untuk berada di penghujung usia untuk mula nak beramal. Nantilah, tunggulah dah pencen, tunggu dah tua, nantilah baru mengaji, baru solat jemaah, baru masuk kelas balik. Orang tunggu waktu dah pencen, nanti waktu dah tua. Waktu itu laju mana kita boleh bergerak untuk nak beramal? Dah tak berapa laju dah. Dia tak selaju waktu keadaan muda, kerana waktu dah berusia, badan pun dah semakin lemah. Realitinya bila buka aja Quran dah mula ngantuk, kan? Dah mula ngantuk. In fact, kadang kalau diuji dengan ujian kesakitan di usia yang tua, waktu tu lagi dah tak boleh nak buat apa. Kenapa? Kerana kaki tu tak digunakan. So bila kaki tak digunakan, kita sebut dari muscle tu akan apa? Tidur. So bila nak guna dia dah tak boleh.
Tak boleh guna. Kena berusaha untuk beramal sebanyaknya. Dan bila waktunya adalah sekarang selagi kaki itu masih diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tak guna, kita bimbang nanti kaki itu slowly akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang kita lalu pada surah Al-Insan, kelas kita pada hari Selasa malam. Apakah perkataan pada ayat pertama? Allah sebutkan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Apakah maksud ad-dahri? Terjemahan letakkan masa, tapi apakah makna yang ada di sebalik perkataan ad-dahri itu? Kunyah dan telan. Kunyah dan telan. Itu maksud perkataan ad-dahri. Kunyah dan telan. Masa yang sedang mengunyah dan menelan kita sedikit demi sedikit. Maka kaki itu kalau tak pakai, ia akan dikunyah dan ditelan. So nanti bila kita nak pakai, dah tak boleh nak pakai lagi. Itulah kata waqaddimu li anfusikum, kedepankan, buat siap-siap, buat persiapan. Guna sekarang apa yang ada itu, kaki yang ada itu guna sekarang untuk bergerak. Dan Allah kata li anfusikum, untuk diri kamu, bukan untuk diri orang lain. Maka apa yang kita lakukan ni adalah untuk diri kita. Walaupun duit yang kita hulurkan itu untuk orang lain, yang mendapat manfaatnya, dia boleh belanja, kan? Tapi sebenarnya dia adalah untuk siapa? Dia adalah untuk diri kita. Seperti mana kita pernah sebutkan sebelum ini tentang orang miskin ataupun anak yatim. Kita membantu mereka, itu adalah untuk melepaskan kesusahan mereka ketika di dunia, kan? Tetapi untuk diri kita sedang melepaskan kesusahan kita nanti di akhirat. So sebenarnya manfaat yang lebih besar adalah untuk diri kita, bukan untuk orang yang kita tolong itu. Apa yang kita keluarkan, tenaga, usaha, harta, itu semua akan kembali kepada kita satu persatu. Allah tidak akan sia-siakan. Orang lain yang mendapat manfaatnya, tetap dia akan kembali juga kepada kita. Yang ketiga, Allah kata wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan ini peringatan yang Allah banyak selitkan dalam selang-selang ayatnya, dan ia menjadi ingatan paling utama pada hari Jumaat hingga dia menjadi rukun dalam khutbah Jumaat. Maka ia sesuatu yang perlu diberi perhatian. Sebab apa? Sebab bila kita nak menanam tanaman, petani itu kena ada apa? Dia kena ada rasa takut. Dia kena ada rasa berhati-hati. Petani yang tidak ada takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menggunakan racun perosak nak bagi tanamannya itu nampak segar, ulat tak dimakan, elok, cantik, kan? Tapi mudaratnya akan pergi kepada siapa? Kepada orang yang memakannya, pergi kepada consumer. Mudaratnya pada dia tak ada. Maka dia melakukan itu tanpa takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa, dialah yang akan menjaga semua pekerjaan ataupun aktiviti seharian kita. Dia adalah pendinding kita. Wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya kelak. Ada siapa tak yang tak tahu yang dia akan pergi bertemu Allah? Ada siapa yang tak tahu ke? Tak ada. Setiap daripada kita tahu yang kita akan pergi bertemu Allah Azza wa Jalla, dan Allah sebutkan di sini bukan kerana kita tak tahu, tapi kerana mungkin ada yang tidak sedar melakukan sesuatu perkara dalam keadaan sedar. Itu yang Allah inginkan. Setiap orang dia boleh solat, tetapi ada orang yang solat dalam keadaan mabuk. Ada orang yang dia solat dalam keadaan dia sedar. So beza orang solat dalam keadaan mabuk dengan orang yang solat dalam keadaan dia sedar. Bila seorang melakukan aktiviti seharian dia, menempuhi kehidupan dia dalam keadaan dia sedar yang dia akan pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka apa akan berlaku pada dia? Kehidupannya akan penuh dengan apa? Ittaqullah. Ittaqullah itu takwa. Berhati-hati pada setiap langkah dia. Dia akan berhati-hati pada setiap langkah dia kerana dia tahu setiap langkah dia tu nanti
Kalau tersalah dia pijak, selamat dia. Dia buat dalam keadaan yang dia sedar, dia tak nak tersalah langkah supaya dia tak jatuh ataupun memijak sesuatu yang akan melukakan kaki dia. Wa'lamu annakum mulaku, ketahuilah yang Allah inginkan, Allah nak kita sedar bahawa kita akan pergi nanti bertemu dengannya. So bila nak bertemu dengan Allah, itu adalah satu persiapan yang panjang yang perlu dilakukan. Sebab bila kita cerita nak pergi jumpa orang, kita kena ada buat persiapan diri kita. Kena mandi siap-siap, kenalah pakaian tu elok, presentable, kena siap awal, kena plan nak ikut jalan mana, nak keluar pukul berapa, naik apa, kena fikir kalau kan kereta rosak, motor rosak, hari hujan kan, dan sebagainya. Macam-macam nak kena fikir sebelum nak pergi satu appointment. Nak kena fikir macam-macam, nak kena siapkan macam-macam. So ini kita hanya ada sekali sahaja pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla ni. So first impression itu yang kena yang apa? Kena yang terbaik yang kita kena berikan. First impression tu. So kita akan bertemu dengan Allah yang kali pertama. Mana nanti kita kena dihisap. Dihisap waktu tu kena betul-betul. Kalau kata lepas, lepas. Kalau tak lepas, memang tak lepas. Yang kelima dalam ayat ini, wabashiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kabar gembira ini Allah perintahkan kepada Nabi SAW agar memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, dan ia menjadi pelajaran kepada kita bahawa kita kena memberi kabar gembira kepada orang-orang lain. Nabi sebutkan dalam hadis, basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan buat orang lagi. Beri kabar gembira. So bila kita bercakap dengan orang, bukanlah maksudnya sentiasa nak bagi apa? Bagi hadiah-hadiah ataupun mengumumkan apa pemberian saja, bukan. Menggembirakan seorang mukmin adalah dengan pelbagai cara. Nabi juga sebutkan dalam hadis, ia boleh dengan cara kita apa? Belanja dia makan, kita bayarkan hutang dia, kita jumpa dia dengan wajah yang ceria, kita bertanya khabar. Itu semua perkara yang mengembirakan seseorang. Apa saja yang boleh mengembirakan seseorang, maka lakukanlah. Sebagai pelajaran yang kita ambil daripada wabashiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bila kita memberi teguran dan nasihat kepada orang lain, jangan mulakan ia dengan apa? Dengan engkau ni memang teruk sangat dah ni. Kan? Kau ni masuk neraka, engkau ni dah jauh daripada Allah, engkau ni memang dah tak ada harapan lagi dah. Kan? Jangan mulakan dengan itu. Mulakan dengan beri khabar gembira dahulu kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, bagi mereka semakin dekat dengan agama. Jangan buatkan mereka itu semakin lari daripada agama. Terutamanya nak selalu bagi khabar gembira ni kepada siapa? Kepada ahli keluarga kita, kepada pasangan, dan juga kepada anak-anak. Selalulah mengembirakan mereka dengan apa cara sekalipun. Masak, rumah kemas, cakap elok, contohnya kan, tolong sama-sama buat kerja kat rumah, apa sahaja yang akan membuatkan orang lain gembira, maka lakukanlah. Ganjarannya apa? Sesiapa yang menggembirakan orang lain ketika di dunia, maka Allah akan mengembirakan nanti dia di akhirat. Dan kalau Allah mengembirakan kita, tidak ada yang lebih mengembirakan daripada dikurniakan oleh Allah syurga. Allah Ta'ala alam. Saja sebab kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan dapat manfaat ambil daripada dua ayat 222 dan juga ayat 223. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jazakumullahu khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang soleh. InsyaAllah mudah-mudahan inilah dia waqaddimu li anfusikum. Sesuatu yang kita kedepankan kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.